This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita berada pada soalan exercise 3, soalan nombor 7. Okey, ya, ada sesiapa nak type tu. Boleh teruskan type. Nak type apa tu? Oh, tak ada, tak jadi. Okey, tak apa. Okay, exercise 3 soalan nombor 7. Amboi, terus nak buat dah dekat sini. Okey, bagus-bagus. So, ini adalah pseudocode. Di sebelah kiri ni adalah pseudocode yang saya dah asingkan mengikut kotak-kotak yang sepatutnya bila kita nak tukar dalam Java. Okay, kotak yang pertama, tak jadi tulis dah. Oh, boleh je nak tulis. Okay, kotak yang pertama, okay, saya tulis. Ini simbol komen. Okay, simbol komen. Kalau masih ingat, sepatutnya kena ingat lah. Simbol komen. Ini adalah header. Okay, so apa yang kita kena tulis dekat header ni? Boleh siapa-siapa nak type, boleh type. Boleh teruskan type. Ingat ada 5 step. Okay, Java ni ada, kita ambil lah tips dia, high five lah. High five. Okay, ada 5. Yang pertama adalah header. Apa header dia? Boleh tulis ni, siapa nak tulis? Apa header dia? Type dekat sini. Header dia yang pertama adalah import java.util.scanner. Dia tulis. Itu header dia. Baris yang pertama. Okey. Yang kedua, kita kena buat ruang untuk declare all variable. Ni kena ikut step ni. Lepas tu yang ketiga adalah input. Kenapa dia ada highlighter? Saya buang dulu. Okey. So yang ketiga adalah input statement plus dengan from user. Okay. From user. Yang keempat, saya tambah lagi. Baris yang keempat, step yang keempat adalah, ini yang keempat. Yang keempat adalah proses. Proses iaitu dia punya formula. Dan yang kelima adalah output statement. Okay, so ingat 5 step ni. Kita mulakan dengan header dulu. Okay, silakan type untuk header. Header kita akan mulakan dengan import java.util.scanner. Import akan bermula dengan huruf kecil. Okay, awak semua pun tulis ya dekat buku masing-masing. Okay, lepas tu kita akan bagikan nama kelas. Thank you Anonymous Tiger kat sini. Saya tak kenal siapa. Jadi awak tak perlu malu untuk tulis. Sebab saya tak tahu pun siapa yang menulisnya. Okay. Kelas small letter, betul, bagus. Okay, pumpkin dah masuk dah. Pumpkin boleh isi kat bahagian input statement. Okay. Lepas tu kita ada kelas Q7. Very good. Okay, bila ada nama kelas, mesti ada apa yang tertinggal dekat sini. Baris ketiga ni ada benda tertinggal. Okay, yes, open curly bracket. Oh, pucuk mak kau. Mana pula pergi tu? Okay, seorang dekat bahagian satu kolom. Okay, kalau ada orang lain boleh letak kolom yang berikutnya. Betul? Okay. Ini saya akan highlightkan apa yang saya cakap. Kita letak nama kelas, kelas Q7 dan nama kelas mesti bermula dengan capital letter. Dan ada open curly bracket. Kemudian ada public static void main string arg as capital letter dan ada open curly bracket. Sekarang kita create object pula. Scanner, yes, scanner huruf besar. Kita create object scanner. Dan objek dia selalu kita buat scanner SC kan. Medan tak nak lah buat scanner SC.
Nak buat scanner lain sebab duduk kat rumah kan nak buat scanner rumah. Tulis rumah saya. Scanner rumah atau scanner home. Home. Okay, scanner home. So ini adalah objek. Kita boleh ubah. Nak letak SC boleh. Nak letak home boleh. Nak letak love boleh. Nak letak scanner madam boleh. Nak letak scanner my love boleh. So inilah objek. Selalu SC. Dalam exam biasanya dia akan dan juga input. Itu biasanya lah. Dan equal new scanner as capital letter. Very good lah semua. Dah boleh buat, Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, dalam bracket ada system.in dan jangan lupa ada semicolon. Okay, so dah cukup dah untuk kita punya header. Header ini saja. Okay, header selesai. Very good. Header betul settle. Okay, untuk baris yang kedua, declare variable ni kita tak tahu lagi apa nak declare. Yang ni biasanya buat last kali. Buat last. Biasanya begitu. Okay, kita tinggalkan ruang. Kita pergi kepada uh, yang ketiga. Okay, yang ketiga ini adalah input statement tambah dengan prompt user. Okay. Jadi kalau kita ada dua input, adult dan juga children, maksudnya kita ada satu prompt, enter adult children. Okay, yang ni je yang pelik sikit. Ni tak ada ni, kita buang satu kurungan Yes, betul sayang. Enter adult. Okay, kalau macam ni kita prompt sekaligus boleh juga. Tapi Madam galakkan buat asing-asing lah. Enter adult. Kalau boleh jangan buat enter adult. Dia tak berapa mesra pengguna. Contohlah, kita buat ayat macam, bayangkan kita yang guna sistem tu. Dia suruh buat apa? Enter number of children. Enter number of adult. So message tu kena clear lah. Enter adult pun boleh juga. Okay. So ini adalah prompt user. Dia tambah komen dekat belakang. Ini nama dia prompt user. Okay, very good. So siapa yang dah lihat sekarang, tulis terus dekat buku masing-masing. Kalau dah tulis, boleh je nak type terus serentak pun boleh. Okay, yang ini, okay sekejap kita stop dulu dekat sini. Kita stop dulu. Okay, sekejap Mina nak betulkan dulu. Alright. Kita macam kita bayangkan kita guna ATM machine kan. Dia akan tanya satu soalan contoh, enter your PIN number. Bila dia suruh kita masukkan PIN number, kita akan masuk dulu. Jadi sebenarnya prompt user yang kedua ni adalah pada section yang kedua. Dekat sini adalah input statement dulu. Okay. Yes, betul. Ingat satu prompt, satu input. Satu prompt, satu input. Nanti bila kita dah mahir nak combine boleh je. Okay, tapi sebaik-baiknya tak combine lah. Macam kita buat ATM machine, bayangkan kalau ATM machine tu dia cakap enter PIN number, enter amount, enter serentak. Macam mana kan? Okay, bagus, betul. Yes, macam ni yang kita nak. Bila ada prompt user, so dekat sini akan ada input statement. Okay, so mesti partner dia begitu. Input statement dan juga prompt user. Okay, yang Madam buat slash ini adalah comment ya. Harap masih ingatlah penggunaan komen tu. Ya, betul sayang. Okay, prompt user ni kalau tak label lagi pun tak ada masalah sebab kita dah buat satu sampel dekat atas. Okay, pandai ya. Sebab dekat sini kan, Mida baru perasan rupanya pandai. Okay, kat sini kita buat scanner home. So kalau buat scanner home, bermaksud dekat dalam kita punya input statement, dia tak pakai SC dah, dia akan pakai home. Itu beza dia. So kena ingat yang ni. Pandai lah tu. Kalau boleh buat macam ni, pandai sangat. Haha, apa tu? Korang tahu ke siapa yang tulis sesama korang ni? Saya je tak tahu siapa yang tulis dah. Kau tulislah seorang-seorang.
Okey, betul untuk read, betul. Bagus. Dah selesai. Sekarang kita pergi dekat bahagian proses pula. Proses dia jadi apa? Okay. Proses pula. Terima kasih siapa yang buat ni. Ada berapa orang kat sini? Ada 4 orang. Okey. Proses pula dia apa yang berlaku dekat proses bila kita nak tukar. Okay. So ini daripada yang pertama tadi, header. Ini kena hafal. Yang kedua adalah declare variable. Biasanya kita buat last. Input statement macam mana daripada read, adult and children. Tukar kepada input statement dan ada from user. From user ni yang ni kita bagi arahan pada user dan ini adalah ruang untuk user masukkan input dia. Manakala untuk proses. Okay, apa yang berlaku pada proses bila di dalam coding? Kenapa guna home? Okay, bagus soalan tu, very good. Sebab kenapa kita guna home? Okay, home ni adalah objek scanner. Cuba kita tengok dekat atas. Dekat atas ni kita buat scanner home. Sebab itulah di sini kena home. Kalau dekat atas ini adalah SC, yang kita biasa buat SC kan. Jadi di sini adalah SC. SX pula dah lain macam pula. SC. Boleh? Clear tak? So ini adalah objek, kita boleh ubah macam-macam. Okay, scanner itu dia adalah kelas define Java UT package. Ini memang package scanner home. Kalau tak nak pakai home pun boleh, tak ada masalah. Scanner ni memang scanner lah, dia package UT package. Ini SC ni adalah objek. Awak tak nak pakai home, boleh awak nak pakai apa? Nak pakai SC, boleh kekalkan dengan SC. Okay, tak kisah, objek ni boleh berubah-ubah. So kalau kita declare scanner, objek scanner dia SC, jadi input statement kita adalah SC. Kalau kita nak declare dekat sini, biasanya dalam exam dia akan pakai SC dengan input, scanner input. Kalau scanner input, ini pun akan jadi input. Ini pun akan jadi input. Kenapa? Memang kena begitu. Memang kita kena create satu objek. Objek. Objek ni biasanya scanner dengan input. Tapi kalau tak nak buat scanner dengan input, kita boleh buat objek lain-lain. Scanner love. Kalau nak buat scanner love, Masya Allah, kenapa saya terpadam ke? Sana. Okay. Kalau nak buat scanner, kenapa keyboard saya begitu kalau nak buat scanner love, alamak Mahathir saya, okay. Saya dah padam tapi dia jadi balik. Kalau nak buat scanner love, so dekat sini pun akan jadi love. Ini adalah nama dia objek. Objek untuk scanner. So terpulang pada kita nak pakai apa. Boleh tak? Clear tak benda ni? So, tadi kenapa madam buat home? Sebab mengambil kira awak baru berada di rumah sajalah nak tukar. Sebab tu madam kata scanner nak letak objek apa tak kisah, suka hati nak letak apa. Kalau awak suka ML, letak scanner ML. So ini akan jadi ML. Boleh tak? Clear benda tu? Ni boleh berubah-ubah. Ini nama dia objek untuk scanner. Boleh. Kalau takut benda-benda tu mengelirukan, kita buat SC semula. Tak kisah. Boleh ke ni? Yang bertanya tadi macam mana? Clear tak? Kalau keliru tak payahlah buat pelik-pelik. Boleh je letak SC. Siapa yang dah cakap boleh letak. Okay? Boleh? Alright. So untuk proses, yes kita saling balik bagus. Yang saya sangat happy sebab awak pandai cantumkan dia jadi satu perkataan. Walaupun dalam sudokod dia jarak, tapi bila coding dia mesti jadi satu perkataan. Bagus, betul. Cuma sikit lagi, simbol darab ni. Simbol darab ni tak boleh pakai darab. Dia kena tukar jadi apa sayang? Sila ubah. Okay, sila ubah. Dia jadi star. Yes. Betul. Pakai simbol star. Okey, pandai pakai simbol star. Sorry, saya buat apa tu? Saya nak pergi bawah sebenarnya. Pakai simbol star. Okey, bila darab akan jadi star. Dia ada soalan ke ni? Macam sedang nak type soalan. Sementara dia type soalan, saya pergi kepada output ni. Okey, untuk output statement, kita nak cari nilai. Okey, sebab kita nak keluar total price. Ni total price
Jadi output kita pun adalah total price tanpa double quote. Tanpa double quote. Boleh tak kalau Medan nak tambah double quote? Nak tambah, nak buat ayat sikit kan, macam kalau kita beli barang kat pasar raya, kan dia akan cakap kan. Dia akan cakap apa? Macam mana satu highlighter dia? Oh bukan. Dia akan cakap total amount. Dia akan buat ayat kan. Kalau ini dia akan keluar value saja. So kita boleh tambah ayat. Antara ayat yang kita boleh tambah adalah seperti kita buat message total price is nak buat RM. Okay. Boleh buat macam tu. Lepas tu tekan plus. Okay. So boleh tak bezakan? Ini adalah message. Madam buat warna hijau kan. Ini adalah message. Biasa kalau kita beli barang, bill mesti akan ada ayat kan. Dia tak akan keluar value saja. Dia akan tulis total amount berapa. So dekat sini nanti dia akan keluarkan message perkataan total price is RM. Lepas tu baru diikuti oleh value. Faham tak? Boleh terima tak daripada awal sampailah step yang kelima ni tadi? Boleh? Kalau boleh kita nak copy masuk coding. Boleh tak tolong respon sikit? Boleh, Madam. Okay, Alhamdulillah, thank you. So ini dah jelas di sini ya. Ingat kalau nak buat coding daripada pseudocode ataupun flowchart, ingat tips high five ni. Ada header, ada declare variable, ada input statement, ada proses dan juga ada output statement ataupun display ya. Okay, sekarang Madam akan copy benda ni, kita akan masuk dekat coding masing-masing. Siapa yang pakai Jgrabs, pakailah Jgrabs. Madam galakkan pakai Jgrabs lah. So yang tak ada Jgrabs, tak boleh download, boleh pakai Trinket. Okay, so Madam akan pakai Jgrabs, kita tengok hasilnya sama. Madam kata last. Madam kata last. Yang declare. Yang declare, oh ya Allah ya Tuhanku. Terima kasih banyak-banyak. Dah pandai macam tak pandai Madam ajar dah. Apa lagi yang kita tertinggal tadi? Declare, Masya Allah. Boleh tertinggal declare. Okay. Kita isi declare dulu. Apa ni masalah juga kalau buat last lupa. Okay. Saya tulis kat sini lah. Tapi jangan lupa. Thank you. Masya Allah. Seronok lah ada student pandai-pandai ni. Okay. So declare sayang. Macam mana nak declare? Apa variable yang ada? Kita nampak kat sini variable kita adalah adult. Okay. Tulis kat bawah ni. Okay. Kita check. Check balik variable. Sebab saya excited sangat. Korang pandai. Kita check balik variable. In. Betul. Kenapa in? Kenapa bukan lain-lain? In sebab nombor bilangan dewasa, bilangan kanak-kanak itu adalah integer. Sebab tu kita declare data type dia integer. Ini data type in ya. Okay. Lagi apa lagi variable yang menggunakan data type integer? Yes, betul. Children. Bagus. Lepas tu kita check lagi apa lagi variable yang ada. Kita ada variable total price. Okay. So, bila price, dia ada perpuluhan. RM3.50, RM90. So, kalau ada perpuluhan, apa data type yang sesuai untuk total price? Kalau total price, yes, betul. Kalau total price kita buat integer, dia akan keluar 13 saja. Dia tak akan keluar 50 sebab integer. Jadi, kita kena declare dia sebagai double. Jadi, buat baris yang kedua. Baris yang kedua, double. Okay, yang atas boleh semicolon, dah selesai. Children, semicolon, betul. Lepas tu baru kita buat double D small letter. Double total price. Oh tak ada, boleh. Double. D capital small letter total price. Semicolon. Okay, boleh. So inilah data type. In untuk integer, double untuk yang ada perpuluhan.
Okay, ada lagi tak yang saya tertinggal? Terima kasih banyak-banyak sebab bagi tahu medan kopi dah. Okay. Sekarang kita cuba buat, oh lemak dia macam tak bagi kopi je. Dia suruh type je, tak malah type nak kopi sebab dah pandai kan. Okay, kita pergi kepada J-Grabs. Bila nak buka J-Grab ni dah ada mungkin dah buat sebelum ni. Jangan lupa pergi dekat file, new, Java. Ya pocot. Ya maaf insyaAllah. Okay, pergi dekat Java. Dan lepas tu saya paste je lah. Okay. Bila paste ni dia akan lari-lari sikit. Komen ni tak perlu buang pun tak apa. Dan komen ni boleh berada di mana-mana. Kalau sebelum ni saya letak dekat hujung kat belakang ni kan. Tak kisah. Komen boleh berada di mana-mana. Dan cara penulisan komen adalah letak double slash. Untuk apa? Untuk more readability. Supaya saya nak bagi tahu untuk permulaan ini. Yang ini adalah header. Ini adalah declare all variable dan kalau boleh jarakkan supaya kita boleh nampak. Jangan cantum semua sekali. Yang ini satu gang kita cantum. Lepas tu declare all variable. Ni kita dah declare. Selang lagi input statement. Okay, input statement ni dia ada gang dia. Okay, yang ni kita enter. Ini column untuk input statement. Pisahkan dia orang. Ini satu gang. Ini input statement dia satu gang. Cuma kena ubah sikit simbol. Dia tak detect tadi simbol kat sana. Okay, double quote ni. Detect balik. Ni letak, ni selang satu supaya awak boleh nampak prompt input. Prompt input. Prompt yang kedua. Okay, input statement. Kemudian proses. Selang-selang, okay. Jangan rapat-rapat semua. Total price adult, okay, settle. Lepas tu output. Output, ya Allah ya Tuhanku, maaf. Output kita buat naik sikit. Tapi dia masih berselang. Total price ini adalah message. Okay, selesai. Bila dah selesai macam ni, kita rasa macam, confident ni betul ni, 100% perfect ni, kononnya lah. So nak check betul ke tidak, kita akan save dulu file ni. Klik dekat file, lepas tu ambil save as. Dan pastikan nama file dia sama dengan nama kelas. Nama kelas kita tadi Q7 kan? So, saya akan cari folder yang saya nak simpan. Q7 save. Okay, so bila dah ada Q7, saya boleh compile. Klik compile button hijau. Alamak, ada error lah. Kenapa? Saya terdelete tadi bracket dekat situ. Dah terdelete bracket, terdelete pula semicolon. Okay. Kena clearkan supaya kita boleh nampak kat mana error kita. Allah, kenapa ada lagi error? Sebab S small letter untuk scanner. Jadi kena check lah kalau ada error tu jangan nangis, jangan frust. Kita betulkan saja scanner dia. Scanner S mesti capital letter. Terang lagi. So jangan hang, tadi satu error, kenapa sekarang bila dah betul satu error, error jadi 3? Tak apa. Clear kan, betul kan. Cari kat mana mistake kita. Okay. Sekarang dah complete, dah betul dah. So kita nak tengok output kita. Jadi kita klik button run yang orang berlari ni warna merah. Klik, kita akan cakap enter adult. So dalam keluarga saya dewasa ada 4. Tekan enter. Kanak-kanak ada 2. Tekan enter. So berapa saya kena bayar? RM69.8. Itulah output dia. Cuma bila saya tengok ni enter adult rapat je 4 ni, tak maulah, tak comel. So saya nak comelkan dia. Macam mana nak comelkan dia? Adjust dekat dalam prompt user. Yang ni kan adult, saya nak buat space sikit, ada titik, ada space sikit. So ini ikut kreativiti kita, macam mana kita nak output tu. Space, ada titik, ada space. Cuba tengok kalau saya run lagi sekali. Okay, adult ada 4. Nampak tak perbezaan dia? Boleh? So ini kita kena tahu kalau ada space apa efek dia. Boleh tak? Siapa yang berjaya bagi tahu. Dapat tak output macam ni? Dan tadi
Kenapa medium tambah dekat bawah ni? Kenapa medium tambah benda ni tadi? Ingat tak tadi medium letak benda ni kan? Asalnya tak ada. Medium buang dulu Asalnya tak ada. Asalnya benda ni saja kan? Total price saja. Dia tak akan ada error. Dia akan tetap betul. Cuma bila kita run, okay, yang ni kita buang message. Apa yang akan berlaku? Bila kita run, saya buat run macam ni. Saya akan masukkan nilai 4 dan juga 2, nilai yang sama. So awak nampak tak perbezaan dia? Yang ini dia ada total price is RM. Yang ini dia tak ada. So itulah sebabnya media letakkan message. Sebab kita nak keluarkan sedikit ayat lah. Total price is RM. Ini dia akan panggil value sahaja. Okay, kalau kita letak benda ni value sahaja. Ada student confused. Dia letak total price. Dan dia tahu ini adalah value tapi dia terletak double quote. Dia confused. Macam mana nak bezakan ada double quote ataupun tidak? So soalan ni you boleh cuba. Kalau total price saya letak double quote, apa yang akan keluar dekat screen? Saya run lagi. Saya tak delete output yang tadi. Bila run lagi masuk 4, masuk 2. So nampak tak yang keluar adalah perkataan total price. Kita tak nak perkataan total price. Kita nak value. So itu perbezaan dia. Saya tunjuk balik outputnya. Kalau kita tambah message, kita akan nampak total price is RM. Ini message sebab dia duduk dalam double quote. Ini adalah value. Dia panggil daripada variable. Kalau kita buang message, dia akan keluar value sahaja 69.8. Tetapi kalau value itu kita terletak double quote, so dia akan keluar perkataan total price, bukan value. Jadi, the best way untuk jawab soalan ini sebaiknya letak message. Letak message dan digabungkan dengan value. Dia tak nak bagi saya drag. Saya cut balik, saya letak sini. Okay, dan kita letak tambah. Okay, clear tak? Setakat ini. Boleh ke? Berjaya ke tidak? Satu lagi, Media nak tambah. Kalau katakan ada something lagi nak tulis dekat belakang, nak tulis thank you. Thank you tu message. So awak boleh plus lagi. Dia tak kisah. Plus ni apa? Thank you mesti message. Thank you. Okay. So yang akan keluar nanti apa? Dia akan keluar total price is RM, value-nya dan message thank you. Kalau ada value lagi nak keluarkan, tambah lagi. Dia tak kisah. Tambah aja. Ini tak kisah berapa banyak. So medium buat 3 dulu. Kita try tengok apa jadi. Okay, 4 dan 2. Okay, nampak tak dekat situ dia ada perkataan thank you. Untuk message yang kita tambah lagi. Ini dia. Message, value, message. Letak je plus dan juga plus. Berjaya? Ataupun ada sebarang masalah atau error, boleh bagi tahu. Share screen, kita akan bantu untuk betulkan. Okey. Saya stop recording dulu.